bawa laptop lah hari ni. Nasib baik pentadsiran dah siap. Kalau tiba-tiba kena present pun dah ready dah. Alhamdulillah, selesai satu kerja. Ustazah Nisa, boleh saya nak tengok analisis peperiksaan pertengahan tahun? Oh boleh, saya buka slide sekejap. Hari ini saya mewakili guru penasihat tingkatan 2 akan membentangkan laporan pencapaian rekod pertengahan tahun untuk tingkatan 2 SMK Seri Semerung, Keluang, Johor. InsyaAllah, saya mulakan pembentangan ini dengan latar belakang laporan dan hari ini kami akan memfokuskan untuk subjek pendidikan Islam tingkatan 2. Laporan ini ditujukan untuk peperiksaan pertengahan tahun bagi tahun 2022 dan jumlah keseluruhan tingkatan 2 ialah seramai 52 orang murid. Baiklah, berikut adalah senarai nama murid tingkatan 2 yang telah menjawab soalan tempoh hari. Skor yang diperolehi juga berbeza jumlahnya. Jika kita dapat lihat pada jadual yang dipaparkan, jumlah min adalah sebanyak 75, median pula 75 dan mod bernilai 70. Baiklah, berdasarkan data-data yang diperolehi tadi, maka terbentuklah sebuah graf histogram pencapaian murid. Dan jika kita lihat di sini terdapat dua maklumat, iaitu maklumat yang pertama paksi menegak merujuk kepada bilangan kekerapan murid yang memperoleh markah, manakala maklumat yang kedua iaitu paksi secara mendatar yang merujuk kepada markah terkumpul murid di dalam peperiksaan. Mari kita lihat kepada jadual yang kedua di sebelah kiri saya. Secara kasarnya, bilangan murid yang memperolehi markah antara 65 hingga 70% menunjukkan kekerapan yang tinggi iaitu seramai 11 orang murid. Seterusnya, inilah hasilnya graf normal yang berbentuk loceng yang mana ia menunjukkan bahawa pencapaian murid bertaburan normal kerana nilai min, mod dan median terletak pada satu titik yang sama. Baiklah, berikut merupakan rekod pencapaian PPT bagi tahun 2022 murid tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Semerung. Di sini kami telah membahagikan kepada dua kelompok murid. Yang pertama, seramai 26 orang murid dikategorikan dalam kumpulan berpencapaian tinggi, manakala 26 orang lagi dalam kumpulan berpencapaian rendah. Seterusnya, kita lihat kepada analisis kesukaran item. Soalan yang dibina terdiri daripada soalan mudah, soalan sederhana dan juga soalan sukar. Hal ini menyebabkan terdapat perbezaan markah pada setiap murid. Murid menjawab soalan-soalan tersebut dengan kemampuan yang mereka perolehi. Jadi di sini kami mendapati bahawa sebanyak 16 item iaitu bersamaan 53.4% daripada keseluruhan soalan adalah dalam kategori sederhana. Kategori sederhana dalam lingkungan indeks kesukaran iaitu 0.3 dan 0.8. Secara keseluruhannya, semua murid dapat menjawab ke-16 soalan ini dengan baik dan soalan ini boleh disimpan di dalam bank soalan. Manakala terdapat sebanyak 14 item objektif yang bersamaan dengan 46.6% daripada keseluruhan soalan berada dalam lingkungan indeks kesukaran. Indeks kesukaran yang mana kurang daripada 0.8 iaitu item terlalu mudah dan perlu diubah suai.
Item 2, 3 dan juga 12 dapat dijawab dengan betul oleh semua murid kerana item ini berbentuk kognitif rendah. 14 item soalan mempunyai indeks kesukaran yang bernilai 0.8 ke atas. Hal ini menunjukkan semua murid dapat menjawab dengan terlalu mudah. Oleh itu, soalan ini tidak boleh disimpan dalam bank soalan dan perlu diubah suai untuk menjadi soalan berkategori sederhana. Jadi, untuk indeks diskriminasi pula, terdapat beberapa soalan yang sesuai diterima dan boleh dikekalkan. Tetapi, seperti mana yang kita dapat lihat, majoriti soalannya perlu diubah suai dengan nilai indeksnya kurang dari 0.2. Dan guru perlu menulis semula item tersebut bagi meningkatkan diskriminasi positif yang tinggi. Manakala item yang mempunyai kategori yang negatif tidak didapati dalam analisis item kami. Untuk analisa distraktor pula, distraktor ni istilah lainnya adalah jawapan pengganggu. Boleh dilihat untuk item 2, 3, 12, kesemua distraktor yang ada ni tidak berfungsi dan ini dikategorikan sebagai distraktor yang agak lemah lah di sini. Sebab tiada kumpulan yang memilih sama ada dari kumpulan pencapaian tinggi maupun kumpulan pencapaian rendah. Kemudian kita lihat pula kepada item 14, 15, 16, 18 dan 20. Untuk item tersebut, kesemua distraktor berfungsi dan mempunyai ciri-ciri distraktor yang baik kerana lebih ramai murid kumpulan yang rendah memilihnya berbanding kumpulan yang tinggi. Terdapat distraktor yang mempunyai ciri-ciri yang sangat lemah kerana pelajar kumpulan berpencapaian tinggi lebih ramai memilih. Kalau kita dapat lihat dalam slide ini dekat item 25 iaitu distraktor D. Bagaimana pula dengan item-item yang lain? Item-item yang lain boleh dipertimbangkan distraktornya untuk disimpan ke bank soalan. Hasil dari analisa distraktor tadi, ada beberapa solusi yang dipertengahkan oleh kami dalam penambahbaikan struktur soalan peperiksaan pendidikan Islam. Kesimpulannya, kami ingin menyatakan beberapa solusi kepada masalah yang dizahirkan dalam analisis sebentar tadi. Solusi yang pertama adalah soalan-soalan yang dibuat perlulah divariasikan dari pelbagai aras, terutamanya dari sudut soalan aras kebat, yang ini soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Solusi yang kedua, kami perlu mengubah distraktor dalam beberapa soalan objektif supaya dapat mengenal pasti tahap pelajar rendah dan pelajar tinggi. Dan yang terakhir, iaitu pembinaan soalan perlulah menggunakan bahasa yang tepat, fokus dan jelas bagi tidak mengelirukan pelajar. Sekian, terima kasih. Okey, maklum Ustazah. Nanti Ustazah emailkan report pada saya ya. Okey, baik Ustaz.